Yang dimaksudkan dengan panorama. Panorama adalah pandangan umum yang luas dari sudut tinggi, estetik, penggambaran di sesuatu tempat atau persekitaran yang menarik. Sebagai contoh gambar di sini. Peralatan fotografi yang perlu ada dalam gambar panorama adalah kamera, lens dan tripod. Seterusnya beralih kepada jenis-jenis gambar panorama. Jenis ini dikenali dalam bahasa Inggeris. Pertama adalah viewporter. Jenis gambar yang membolehkan anda menjelajah di suatu kawasan yang anda ingin khususkan, sama ada dalam tempat atau luar tempat. Dan jenis yang kedua adalah vertical panorama. Diringkaskan sebagai vitrorama kerana digunakan untuk elemen yang tinggi dan diambil secara menegak. Jenis ketiga, horizontal panorama. Jenis panorama ini diambil secara sisi mendatar sekurang-kurangnya 2 kali lebih besar dari sisi menegak. Asas kamera yang pertama ialah bukaan cahaya atau ia lebih dikenali sebagai aperture. Aperture bertujuan untuk mengawal jumlah cahaya yang dapat memasuki lensa. Apabila bukaan melebar, maka lebih banyak cahaya dapat masuk ke dalamnya dan juga sebaliknya. Asas kamera yang kedua pula ialah kelajuan rana atau shutter speed. Ia memberi kesan dramatik pada penampilan dan juga kualiti gambar. Seterusnya, asas yang ketiga pula ialah pendedahan atau ia lebih dikenali sebagai exposure. Exposure merupakan salah satu faktor utama yang boleh menyebabkan gambar menjadi rosak. Oleh itu, kita perlu memanfaatkan sebaik mungkin untuk mendapatkan hasil tangkapan yang terbaik. Dan asas kamera yang keempat pula ialah pampasan pendedahan, iaitu exposure compensation. Pendedahan yang ditentukan oleh kamera akan menjadi lebih positif. Asas kamera yang kelima adalah kelajuan ISO. Kelajuan ISO ini memainkan peranan yang sama pentingnya dengan aperture dan juga shutter speed kerana pengaruhnya terhadap pendedahan cahaya. Asas kamera yang keenam adalah keseimbangan putih atau disebut sebagai white balance. Keseimbangan putih bertujuan untuk memastikan warna putih yang dihasilkan semula adalah tepat tanpa mengira jenis pencahayaan di mana foto itu diambil. Biasanya kita akan menggunakan tetapan auto white balance untuk mendapatkan keseimbangan putih sesuai dengan keadaan persekitaran. Asas kamera ketujuh adalah metering. Fungsi metering ini adalah untuk mengukur kecerahan subjek dan memutuskan berapa banyak pendedahan cahaya yang terbaik untuk foto. Anda perlu perhatikan setiap mood metering yang ada dan dapatkan idea terbaik untuk digunakan dalam keadaan ataupun pemandangan. Asas kamera yang ke-8 adalah kedudukan dan sudut atau disebut sebagai position and angle. Kedudukan dan sudut adalah dua elemen yang sangat mempengaruhi hasil foto. Anda perlu pilih sudut yang terbaik untuk menghasilkan gambar yang cantik dan menarik. Seterusnya, komposisi gambar bagi fotografi panorama. Komposisi yang dicadangkan dalam dua komposisi, iaitu komposisi geometri dan komposisi secara garisan terkemuka ataupun leading lines.
Kita lihat komposisi geometri bagi panorama. Yang sesuai ialah pembingkaian dalam geometri melengkung. Ia menggunakan kamera panoramik atau putar, iaitu rotary. Sama fungsinya seperti fish eye bagi mereka yang menggunakan telefon pintar. Yang kedua, pembingkaian dalam geometri rectilinear ataupun garis lurus. Mudah. Pastikan kedudukan gambar selari dengan garisan vertikal dan garisan horizontal pada grid kamera. Seterusnya, komposisi secara garisan terkemuka pula. Yang pertama, laluan ataupun path, iaitu dengan menggunakan laluan seperti jalan raya, jambatan, trek hutan, pejalan kaki dan sebagainya sebagai subjek di tengah-tengah gambar. Yang kedua ialah telefoto, dan yang ketiga pengulangan terperinci, landscape panorama dan penggabungan. Salah satu jenis panorama ialah mengambil gambar vertikal panorama atau vertorama, iaitu secara menegak. Vertorama ialah gabungan teknik dan juga perkataan di dalam bahasa Inggeris, iaitu vertikal dan panorama. Untuk mengambil gambar panorama jenis menegak ini, kita berada di hadapan subjek atau elemen yang menegak seperti bangunan tinggi, gunung, pokok tinggi, latar langit dan air terjun. Cara untuk mengambil gambar vertikal panorama ini ialah pertama, buka mod pano di telefon pintar. Kemudian, pusingkan telefon secara mendatar atau melintang. Tentukan komposisi yang ingin diambil dan mula mengambil gambar. Gerakkan telefon secara berterusan dari atas menghala ke bawah secara perlahan-lahan dan stabil. Semasa mengambil gambar, pastikan anak panah tepat berada di garisan kuning. Gerakkan secara perlahan hingga gambar panorama menjadi sempurna dan siap gambar vertikal panorama. Panorama malam. Panorama malam ialah mengambil gambar menggunakan mod panorama pada waktu malam. Untuk mengambil gambar panorama pada waktu malam, kita mestilah mencari kawasan yang tidak terlalu terang. Jika kita ingin mengambil gambar langit pada waktu malam, kita mestilah mengikut tetapan kamera seperti berikut. Cara untuk mengambil gambar panorama malam ialah, yang pertama, tetapan kamera anda mestilah mengikut tetapan yang telah diberitahu tadi. Kedua, pastikan anda menggunakan mod panorama di kamera anda. Ketiga, mula mengambil gambar secara menegak dan gerakkan kamera anda secara perlahan dan stabil. Berikut adalah hasil panorama malam yang telah diambil mengikut tetapan di atas. Jika tetapan itu tidak sesuai, anda hanya perlu mengubah ISO dan shutter speed mengikut sesuaian.